Ini kitab Fathul Mu'in 234. Setakat ni hok boleh jaga masanya hok esok. Hok di masjid Bukit Besar. Masjid Besar di tiga bahagian. Permulaan kitab masuk bab rukun sembahyang rukunnya. Yang ketiganya masuk dalam bab bicara hati. Jadi 3 tu sejam 40 minit. Kita sini sejam setengah. 9:30 habis. Di Bukit Besar tu 10.40. Sini 10.30 dan 10.40 tambah 10 minit. Sebab 3 kitab. 3 tu jadi masa sekarang ni jaga lagi masa tu. Kena jaga buat dia 3. Ni jaga. Kita ni hak 2 kitab ni iyalah 45 minit lah sepatutnya. Dia sebenarnya sedapnya pekor. Pekor sedapnya. Di hak Bukit Besar tu permulaan tu cerita bab permulaan kitab masuk bab tauhid. Yang kedua tu pekor, rukun semayang. Yang 3 tu tasawuf, pergi pada sifat hati. Satu jaga lagi tu jaga waktu. Sebab apa? Sebab di 3 bahagian. 3 kitab. Kitab 2 je tapi ada 3 bahagian. Ini Fathul Mu'in muka 234, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa arba'un qabla zuhrin wa arba'un ba'dahu. Ditulis nombor 2, tulis tau. 2 sunnah solat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat sesudah solat zuhur. Ini sambungan bahagian sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, dimulai dengan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat yang mengiringi fardu sebelum dan juga selepas. Dimulai dengan sembahyang sunat rawatib sebelum asar. Disusuli dengan rawatib zuhur, rawatib maghrib, isyak, dan diakhiri dengan rawatib subuh. Yang mana di hadapan dia akan ceritalah rawatib ni yang muakkadnya adalah 10 rakaat. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, dia akan bicara di hadapan rawatibnya ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas asar, lepas isyak. Itu 10 rakaat. Ni rawatib yang muakkad, yang kuat tuntut, yang Nabi kita Nabi kita mengekali. Hak ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Itu ada 12 rakaat. Itu ghairu muakkad, dengan bahawa Nabi tidak mengekali. Bukan ada sembahyang sunat yang ghairu muakkad ni Nabi tidak melakukan, sahabat yang melakukan. Nabi melihat, Nabi tak kata apa. Itu hak beza muakkad dengan ghairu muakkad. Tapi kalau kita buka dalam kitab Hidayatus Salikin, dia tidak ada, dia muakkad belaka. Dia tidak ada, ghairu muakkad tidak ada, muakkad belaka. Sebab apa? Ni sembahyang sunat ni sunat hak paling lebih sekali. Kan kita dahulu kan, kefarduan hak paling lebih sembahyang. Hak sunat boleh lebih sembahyang, sembahyang sunat. Hak sunat hak paling lebih dalam ibadah, sunat hak ada dalam ibadah sembahyang. Jadi hak sunat boleh lebih sembahyang sunat. Maka ghairu muakkad mana pahala hak paling besar sekali ada sembahyang sunat. Dia letak muakkad belaka, tilik kepada pahala. Pada ni
Sebab tu ada pandangan dosa tak ada kecil, besar belaka dosa. Sebab apa? Sebab ditilik kepada seksaan. Sekecil-kecil dosa, letak bara api di tapak kaki, gelegak otak, kecil dia panggil. Jadi ditilik kepada balasan, tak ada kecil, dosa besar belaka. Adapun kebanyakan ulama dia membahagikan dosa-dosa kecil kan disebut di dalam Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dosa-dosa besar ni pula ijma' ulama wajib bertaubat. Dosa kecil pula khilaf ulama, ada kata wajib bertaubat, ada kata cukup dengan kita buat amal ibadah. Amal ibadah tu akan menghapuskan dosa kecil yang kita lakukan. Pandai bukan mengkecil-kecilkan balasan seksaan bagi dosa kecil, bukan. Tapi ada pandangan tak ada dosa kecil, dosa besar belaka, sebab tilik kepada seksaan neraka tu berat. Jadi bila tilik kepada pahala semayang yang paling lebih sekali, tak ada ghair muakkad. Hak rawatib tu muakkad belaka. Sebab apa? Tilik pada pahala. Dia tilik situ. Adapun dalam kitab fiqh kitanya, hak muakkad, hak kuat tuntut, hak Nabi mengekali. Hak ghair muakkad, Nabi tidak mengekali. Situ ialah beza dianya. Ada ni. Tapi dalam sama kitab dia tidak ada yang ghair muakkad. Muakkad belaka. Sebab apa? Pahala lebih. Dia tu pahala lebih. Jadi tilik kepada pahala. Tak ada beza mana dua jalanan ni. Hak kata ada muakkad, ada kata ghair muakkad, ada kata muakkad belaka, tak ada beza pandangan dia nya. Cuma dari sudut pandang yang berbeza. Jadi hak dalam kitab kita ni, hak muakkad yang Nabi mengekali, hak ghair muakkad Nabi tidak mengekali. Ada ni. Kemudian di hadapan dia akan ceritalah pula hak berkaitan dengan dia tak ada cerita berkaitan dengan waktu. Tidak cerita. Dia apa dia cerita berkaitan dengan waktu. Waktu qabliyah masuk bila, habis bila. Waktu ba'diyah masuk bila, habis bila. Cuma di hadapan tu dia ada ceritalah berkaitan dengan harus kita mentakhirkan qabliyah kita lakukan selepas fardu. Dan qabliyah yang kita lakukan selepas fardu tu dia panggil adaan, tunai juga, bukan qada. Harus kita rawatib sebelum kita pergi buat selepas main fardu. Harus. Cuma disunatkan kita kalau rawatib tu sebelum fardu, buatlah sebelum fardu. Tapi kalau nak buat selepas fardu harus. Dan rawatib qabliyah yang kita buat selepas main fardu tu nama dia tunai, bukan qada. Dan terkadang hak qabliyah ni, hak rawatib sebelum fardu ni, terkadang kita memang disunatkan buat selepas fardu. Bila ni? Ketika sudah nak diiqamahkan. Nak qamat dah, naik dah dia punya apa? Kan dia ni kan dia ada skrim tu kan. Dia bagi masa 10 minit ke apa ke, dia adalah 2 minit, tinggal seminit, habis minit dah tengok kita siapa tu dah seminit dah nak qamat. Maka qabliyah kita tu sunat kita takhirkan, kita kemudiankan, kita buat selepas daripada sembahyang fardu. Qabliyah kita nama apa? Tunai, waktu dia masih lagi ada. Sebab qabliyah ni masuk waktu dengan masuk waktu semayang, habis waktu dengan habis waktu semayang, bukan dengan semayang fardu tu, bukan. Mana kalau kita kata gak qabliyah ni, gak qabliyah zuhur masuk waktunya 12 50 berapa? 54. Gitu dah. Kita kata pukul 1 lah senang. Pukul 1. Kita tak 12.54 dah. Asar 4 berapa? 4.13 ke berapa ni? Dia kau maghrib pun cepat sekarang ni. Isyak 82 minit. Allah awal boleh tidur. Dah 82 minit isyak. Kalau majlis putih hak maghrib, kuliah maghrib ni 3 minit sebelum isyak kena berhenti dah. Mana apa kalau 82 minit isyak 7.59 kena berhenti dah. Tak belum ke 10 kena berhenti dah. Lepas tu boleh balik awal. Boleh balik awal. Jadi kalau kita kata zuhur lah kita letak 12.50. Asar kita letak 10 kita letak.
Maknanya Qabliyah masuk dengan 12.50. Tapi kita tak semayang lah selagi tak sesak orang azan. Bila habis waktu Qabliyah ni? Pukul 4.10 habis waktu Qabliyah. Habis dah. 4.10 asar baru habis waktu Qabliyah. Lepas tu macam mana? Sunat qada. Barulah timbul qada. Habis waktu baru timbul qada. Adapun kalau Qabliyah Zuhur, kita semayang Zuhur, lepas semayang Zuhur barulah kita semayang Qabliyah tunai. Dan nama dia Qabliyah, sunat kapit sebelum, betul lah nama dia Qabliyah. Hak tu nama dia Ba'diyah. Makna apa? Kapit selepas. Memang nama dia Ba'diyah. Memang Ba'diyah masuk waktu dia dengan semayang fardu. Selagi tak semayang Zuhur, tak masuk waktu Ba'diyah. Bila habis 4.10 juga asal. Sama je habis. Pandai ni. Ba'diyah masuk waktu dengan semayang fardu Zuhur. Tu terkadang awak teka tu. Awak teka macam mana? Satu perkara waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Pelik lah kita. Hak waktu habis ni dia kena ada waktu masuk. Ke mana? Dia nak kata habis dah waktu. Mana hak ada masuk waktu baru ada habis waktu. Kalau waktu belum masuk, nak habis kat mana? Tapi ada perkara waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Tu kata teka. Kalau benda tak pelik jangan teka pula. Teka ni benda pelik lah. Apa satu perkara waktu masuk dan waktu habis? Tu tak panggil teka gitu. Ada waktu masuk, adalah waktu habis. Ni tak ni. Waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Dia teka panggil pelik kan. Kita Zuhur tak semayang, tidur kitanya. Sedar tak sedar pukul 5. Ni kita kata ni tidur tengah hari ni. Tak ada orang kejutkan kita. Sedar-sedar pukul 5. Habis dah waktu Zuhur. Habis tak lagi waktu Ba'diyah Zuhur? Habis tak lagi waktu Ba'diyah Zuhur? Pukul 5 ni waktu Ba'diyah Zuhur habis lagi? Habis lagi? Sebut dah tadi kan, waktu Ba'diyah habis dengan habis waktu semayang. Sekarang ni habis dah waktu semayang Zuhur kan. Waktu Ba'diyah pun habis. Bila masuk waktu Ba'diyah? Dah sekarang ni selepas semayang Zuhur. Semayang Zuhur tak lagi? Mana waktu Ba'diyah masuk tak lagi? Tak lagi ni. Faham tak teka ni? Balik rumah. Kau orang teka ni kan, lepas orang teka dia tak boleh jawab, dia balik teka orang pula. Tak kan kita saja tak boleh jawab. Lopong tak boleh jawab, teka orang. Kita tahu jawapan, kita teka orang lain pula, biar orang lain tak boleh jawab macam kita. Dan sekarang ni habis dah waktu Zuhur. Habis dah waktu Ba'diyah Zuhur. Dah waktu Ba'diyah Zuhur masuk tak lagi? Tak lagi sebab tak main Zuhur lagi. Ada pun waktu fardu Zuhur masuk tak lagi? Masuklah pukul 12.50. 4.10 habislah waktu fardu Zuhur. Waktu Qabliyah Zuhur masuk tak lagi? Masuk dah 12.50. Habis lagi waktu Qabliyah Zuhur, habis dah dengan 4.10 asar. Jadi waktu Zuhur masuk dah habis. Waktu Qabliyah Zuhur masuk dah habis. Sebab habis dah waktu Zuhur pukul 5 petang. Waktu Qabliyah Zuhur pukul 5 petang tu habislah waktu Qabliyah Zuhurnya. Sebab habis dah waktu Zuhur. Dah masuk tak lagi waktu untuk sunat Ba'diyah Zuhur tu? Masuk tak lagi? Tak lagi sebab tak main Zuhur lagi. Ada ni. Kita cerita ni pukul 5 petang, habis waktu Zuhur, fardu Zuhur tu tak semayang lagi. Jadi bila waktu Zuhur, fardu Zuhur kita belum semayang lagi, masuk tak lagi Ba'diyah Zuhur? Tak ni. Tapi habis tak lagi? Habis dah. Tu kata waktu tak habis lagi, tiba-tiba habis dah. Ada pun fardu Zuhur masuk tadi 12.50. Ada pun Qabliyah Zuhur masuk tadi dengan 12.50. Pukul 5 habis dah waktu bagi fardu Zuhur. Habis dah waktu bagi Qabliyah Zuhur.
waktu habis padang, waktu masuk dia ada. Tapi ba'diyah zuhur waktu habis juga. Tapi bila masuk waktu ba'diyah zuhurnya tak masuk lagi, sebab kamu tak main pada zuhur lagi. Kena? Kita tak faham teka ni pun tak nak teka orang macam mana. Kita pun tak faham teka tu. Oh, kalau kita tak faham tu teka sungguh tu. Teka sungguh. Sebab itulah sampai masa kita nak qada zuhur, kita wajib qada. Qabliyah zuhur, kita sunat qada. Ba'diyah zuhur, kita sunat qada. Kita nak qada ba'diyah zuhur, wajib kita kena sembahyang fardu zuhur dulu, barulah boleh qada ba'diyah zuhur. Ada ni. Nak qada ba'diyah zuhur, kita kena qada fardu zuhur dulu. Selagi tak sembahyang fardu zuhur, nak sembahyang nak qada ba'diyah zuhur macam mana? Mana kita nak qada ba'diyah zuhur, kita kena sembahyang fardu zuhur dulu. Adapun kalau kita nak qada qabliyah zuhur, kita boleh qada sebelum daripada kita qada fardu zuhur. Ada ni. Sekarang zuhur fardu tu wajib kita qada. Qabliyah ba'diyah tu sunat kita qada. Kita nak qada ba'diyah, mestilah kita kena qada fardu zuhur dulu, barulah boleh qada ba'diyah zuhur. Kalau tidak, tak masuk waktu untuk qada ba'diyah zuhur selagi tak qada fardu zuhur. Adapun kalau kita nak qada qabliyah zuhur, sebelum daripada kita qada fardu zuhur, boleh. Sebab waktu dia masuk awal-awal lagi dah 12.50 masuk dah waktu qabliyah zuhur. Kita nak qada qabliyah zuhur sebelum nak qada fardu zuhur, boleh, sebab waktu qabliyah zuhur masuk dengan 12.50. Jadi macam mana kita nak qada ba'diyah zuhur selagi kita tak qada fardu zuhur? Sebab selagi tak sembahyang zuhur, tak akan masuk waktu untuk ba'diyah zuhur. Kena faham situ. Tetapi walaupun kita boleh nak qada qabliyah zuhur terlebih dahulu, barulah kita qada fardu zuhur, tapi kita disunatkan qada fardu zuhur dulu. Qada fardu zuhur dulu. Faham tak ni? Waktu habis dah ni. Mana kita qada fardu zuhur dulu, barulah kita qada qabliyah zuhur, kemudian kita qada ba'diyah zuhur. Jadi boleh nak qada qabliyah zuhur dulu sebelum kita qada fardu zuhur. Tapi sunatnya kita qada fardu zuhur dulu, barulah kita qada qabliyah zuhur kemudian. Ni cerita hukum ni. Sampai masanya qada fardu zuhur je, qabliyah halu habis gitu je. Rawatib habis gitu je. Pengong cerita. Apa? Sebab kalau berlaku pun qada fardu zuhur je. Rawatib qabliyah ba'diyah beng dahnya, tak ada dahnya. Ni cerita panjang aja. Nak qada fardu zuhur, nak qada qabliyah bila, nak qada ba'diyah zuhur ni bila. Pengonglah kitanya. Kalau kena seumpama tu, tak sengaja ni, memang tak ada orang kejutkan kita tengah hari tu, qada fardu zuhur je. Nak qada qabliyah ba'diyah tak ada lah. Ke mana? Tak pernah kena. Dok sedar sungguh. Sedar habis waktu. Contoh subuh. Sedar pukul 7. Pukul 7 subuh wajib kena qada. Qabliyah subuh sunat kita qada. Qada tak qabliyah subuh? Tak ada qabliyah subuh. Qada fardu subuh je, qabliyah subuh tak kata qadanya. Sunat tu. Kita kena ingat gini, sembahyang sunat yang berwaktu, luput waktu, habis waktu, sunat qada. Sembahyang sunat bersebab, tahiyatul masjid contohnya, kita tak sembahyang tahiyatul masjid, tak ada qada. Bersebab tak ada qada. Gerhana matahari kita tak sedar, gerhana bulan kita tak sedar,
matahari cerah dah, bulan pun hilang dah gerhana, nak qada, tidak ada. Sembahyang sunat yang bersebab kita tak buat semayang tu, tak ada qada. Sembahyang sunat berwaktu kita tak buat dalam waktu dia, sunat qada. Anda faham situ? Jadi rawatib ni berwaktu, kita tak buat dalam waktu, sunat qada. Tapi kita sebut tadi hak waktu bagi qabliyah dengan waktu bagi ba'diyah. Dia ada hak waktu sebelum, waktu bagi qabliyah dan waktu bagi ba'diyah. Cuma qabliyah kita disunatkan buat sebelum, fardu diharuskan buat selepas, dan terkadang kita disunatkan buat selepas qabliyah kita apabila orang sudah nak iqamah. Jadi hak qabliyah asar 4 rakaat sebelum, hak zuhur 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas. Jadi hak 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur ni, 4 rakaat sebelum 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. 4 rakaat selepas zuhur, ba'diyah zuhur, 4 rakaat 2 muakkad dan 2 ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Adapun qabliyah asar 4 rakaat ke 4 rakaat ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Alhamdulillah. Wa rak'atani ba'da maghribin wa nuniba wasluhuma bil fardi. Wa rak'atani ba'da maghribin. Lepas tu di bawah tu wa ba'da isya'in. Lepas tu wa qablahuma. Dia cerita hak ba'diyah dahulu. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Barulah dia mari pula wa qabluhuma, dan sebelum daripada maghrib dan sebelum daripada isyak. Yang mari hak selepas dahulu, selepas isyak dan selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Sebelum maghrib dicerita kemudian sikit. Kita zuhur ni 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Selepas je. Dan 2 rakaat sebelum daripada maghrib dan sebelum daripada isyak dicerita kemudian. Sebab tu hak ghairu muakkad. Hak muakkadnya adalah 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat sebelum maghrib ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. 2 rakaat sebelum isyak pun sama juga ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.